Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wallahu allazi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah huwa rahmanur rahim. Wallahu allazi la ilaha illa hu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallah ya amma yushrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Wa huwal azizul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Wala manja minallah illa ilaihi amma ba'du. Ayuhal mu'minun ittaqullah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang jemaah yang muliakan Allah SWT, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, summa alhamdulillah ala kulli hal, alhamdulillah ala kulli ni'mah. Mula selama-lamanya, merafakkan setinggi-tinggi syukur kehadrat Allah Azza wa Jalla. Dan segala nikmat yang Allah berikan kepada kita dalam segala keadaan, yang mana Allah istiqomahkan kita terus berada di dalam ketaatan ini. Mudah-mudahan kita semua insya-Allah Allah tetapkan untuk kita terus berada dalam ketaatan sehinggalah kita kembali ke rahmatullah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sidang jemaah yang muliakan Allah Taala, bertemu lagi kita pada malam ini dalam siri pengajian hikmah dan kehidupan, dalam siri yang pertama untuk tajuk malam ini, keyakinan tanpa ada keraguan. Bagaimana perbahasan keyakinan tanpa ada keraguan. Bolehkah ada keraguan? Nanti kita bincangkan. Bagaimana bentuk yang dikatakan keyakinan yang jazam, keraguan yang menghancurkan. InsyaAllah, pada malam yang penuh barakah ini meneruskan lagi kajian ilmu kita dengan dimulakan dengan bacaan surah Al-Hadid. Melazimi kita dengan bacaan surah Al-Hadid. Suka saya ulang untuk kita semua sama-sama faham kenapa kita amalkan surah Al-Hadid ini. Pertamanya, antara surah yang tergolong dalam surah Al-Musabbihat, satu, iaitu surah yang ada sabbahalillah. Ini tasbih kepada Allah SWT. Antara surah yang dibacakan oleh Nabi SAW menjelang tidur Nabi. Ini menjelang tidur ni, pukul 10.30 baru nak start ni. 10.30 baru nak start. Apapun, sabar dalam menuntut ilmu itu penting. Ya? Alhamdulillah. Sabar ni apa? Sabar tu iman. Sabar tu indah. Sabar tu sihat. Sabar ni membuahkan isi yang manis sebenarnya. Ya? Baik. Terus, dalam surah Al-Hadid, ayat yang ketiga itu lebih baik daripada 1000 ayat. Lebih baik daripada 1000 ayat. Dan surah Al-Hadid juga, tuan-tuan, adalah pedinding. Kita nak jadikan dia pedinding. Sebab ia surah besi. Saya ulanglah sekali. Ya. Semalam saya tekankan bahawa betapa sekiranya lah bacaan surah Al-Hadid ini diletakkan harga. Harga yang mana manusia hari ini bila nampak satu harga, baru dia nak menghargai. Jangan sampai kita nakkan sesuatu perkara itu kena ada harga baru kita tahu menghargai. Walhal, dalam berkaitan tentang Al-Quran, itu tiada harga, tuan-tuan. Tak ada satu harga yang boleh diletakkan pada Al-Quran itu. Tetapi khasiat dia, fadilat dia, Masya Allah. Lebih mahal. Tak ternilai, malah priceless. Tiada harga yang kita boleh letakkan pada, contoh kalau kita niatkan surah Al-Hadid sebagai ruqyah. Dengan perubatan yang ada dengan kita ada hari ini, kita nampak dengan ada bayaran, dengan bacaan Al-Quran yang tak ada bayaran, free of charge. Tapi jangan sampai kita menganggap perkara itu murah.
Lalu kita kena faham, ianya adalah surah yang ada nilai yang besar. Sebut saja Al-Quran, mana-mana surah pun, ianya adalah kalamullah. Dia satu orang kata apa, yang melibatkan keimanan. Jadi bila kita berhadapan dengan Al-Quran, kita tidak boleh ada keraguan. Satu, pendinding kita, rukiah diri kita, keluarga dengan keadaan sekarang yang melanda ini. Kita tak boleh lagi dah nak ambil sambil lewa, tuan-tuan. Ini fasa yang dah kemuncak, dan ni sebenarnya kalau kita lihat menuju pada kemuncak lebih besar nanti. Ini perjalanan nak menuju ke muncak fitnah-fitnah yang besar. Masya Allah. Apa dia? Apabila nanti kita melihat solusi kepada agama, solusi kepada yang membawa kepada Allah, itu solusi yang tidak lagi dipandang rapi, tidak dipandang sepenuh hati. Dia hanya dipandang sepi. Pilihan yang terakhir. Jangan. Ini perlu kita tangani dengan jelas, ya. Baik. Kita amalkan hari-hari kita amalkan ni. Kenapa? Dia nak sebati dalam diri, tuan-tuan. Hari-hari kita buat ni biar sebati jadi darah daging. Kita tak nak beramal sebab ada masalah. Jangan sekali beramal sebab ada masalah. Beramallah sebab kena Allah. Surah Al-Hadid antara surah yang dimulakan dengan menceritakan tentang Allah. Jadi baca biar meresap, dan surah ini menghilangkan keraguan, tuan-tuan. Nanti kita akan ceritakan juga kejap lagi bagaimana kesan, impak dia, implikasi dia kepada orang yang mengamalkan. Mesti berbeza, tuan-tuan. Takkan sama orang yang berada di jalan keyakinan dengan orang yang berada di jalan keraguan. Takkan sama cara hidup dia. Takkan sama. Kena ingat tu. Seterusnya kita akan sambung dengan suratul Fatihah, 14 riwayat, 7 qiraat. Ini lagi satu, tuan-tuan. Ini satu lagi anugerah yang cukup besar. Seringkali saya kena ulangkan perkara ini berkali-kali. Sebab apa? Sebab barang dunia ni nampak mahal sebab dicakap berkali-kali, tuan-tuan. Mahal itu, harga ke begini. Dia ulang berkali-kali sampai orang kagum akan kehebatan dunia. Begitulah juga dengan akhirat ni, yang sepatutnya lebih dahsyat daripada hal-hal dunia ini. Tapi itulah, dia kena ulang berkali-kali tanpa jemu. Terutamanya tukang mengulangnya. Saya lah. Yang khususan, ramai lagi ustaz kat luar sana, para asatizah di luar sana. Dan jangan sampai yang mendengar pun, jangan ada bosannya nak mendengar. Jangan. Sebab, kata Allah, fazakir fa'inna zikra tanfa'ul mu'minin. Sesungguhnya ingat mengingati ini sangat baik bagi orang yang beriman. Baik, insyaAllah. Mari kita mulakan dengan istighfar 3 kali, selawat Ibrahimiyah 1 kali, suratul Fatihah, dan terus dengan suratul Hadid, insyaAllah. Subhanallah. Astaghfirullahal azim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه رحمة
وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرسكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور
الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم صدق الله العظيم. Alhamdulillah, selesai sudah bacaan suratul Hadid. Sebentar tadi insyaAllah kita teruskan dengan bacaan suratul Fatihah, 7 qiraat, 14 riwayat dengan 9 kali bacaan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
اللهم بالحق الفاتحة وبحق الذي جاء بالفاتحة وبحقك من أنزلت عليه الفاتحة نسألك أن يا الله نسألك أن يا أرحم الراحمين في كل حاجة نسألك أن يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Alhamdulillah sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah selesai sudah bacaan surah Al-Hadid dan Suratul Fatihah, 14 riwayat, 7 qiraat. Masya Allah. Fi kulli hajatin, tuan-tuan. Fi kulli hajatin, untuk setiap hajat. Saya boleh memberikan satu gambaran tentang membaca surah Fatihah tadi. Surah Fatihah tadi hanya dibaca ketika itu saja tadi. Sebab mesti dibaca oleh orang yang mendalami mengaji ataupun mengambil ijazah sanad 14 riwayat. Kalau Allah Ta'ala takdirkan anda pun belajar juga di luar, silakan boleh baca di luar waktu ini. Itu padanya itu ada satu munajat, itu Allahumma bil haqqil Fatihah wa bihaqqil ladzi jaa bil Fatihah wa bihaqqika man unzilat alaihi Fatihah. Itu tak baca pun tak apa, saya yang baca. Nas'aluka an itu. Masya Allah. Bayangkan saya beri satu gambaran. Ibarat saya bawa anda semua pergi jumpa dengan orang yang boleh bagi hajat. Ada masalah ke? Ada. Saya nak bagi perumpamaan. Dia benda ni kena bagi perumpamaan. Si Fulan A, dia ada masalah. Masalah apa? Masalah duit. Betul lah, masalah duit. Bila sebut nama dengan si Fulan A ini, ada seorang ini boleh bagi duit. Katalah yang boleh bagi duit itu namanya ABCD. ABCD ni boleh bagi kau duit. Kau nak ikut tak jumpa? Kau ada masalah kan? Masalah duit. Dia ni boleh bagi kau duit. Maka si Fulan A ni dengar nama ABCD ni. Dia dengar nama, lepas tu pula yang perkenalkan tu pula adalah orang yang kenal ABCD ni. Dia ni, aku kenal dia ni, ABCD ni. Aku kenal dia ni, rumah dia besar, niaga dia banyak, ramai dah dia tolong orang. Kau dah rapat kenal? Ya, aku kenal dia, aku rapat, aku tahulah. Nak pula, yang si Fulan ni tadi, yang kenal ABCD ni, boleh bawa tunjuk jalan. Yang si Fulan A tadi ni, dia tengah duk menung cari jalan. Manalah aku nak cari duit ni? Manalah aku cari duit ni? Aduh, dengar ada kawan dia pula bawa jumpa orang yang ni, belum bawa jumpa lagi, dengan nama saja dan cerita. Maka si Fulan ini macam dah selesai masalah dah rasanya. Iya ke? Okey, baiklah. Oh, lega lah aku. Tengok tuan-tuan. Hanya dengar cerita si Fulan A dan dengar tu daripada orang yang memperkenalkan ABCD itu, dan ia bersungguhnya bercerita. Maka si Fulan A ni percaya. Maka pergilah dia. Pergi, tak dilayannya oleh ABCD itu. Tapi pergi lagi, tak dilayan lagi. Pergi lagi, tak dilayan lagi. Maka si kawan tadi tu, kau sabar ya Ahmad, katanya. Dia tu memang macam tu. Tapi dia ni memang boleh. Kau tengok pintu pagar rumah dia. Si Fulan A tadi dah nampak dah. Pintu pagar rumah kawan tu punya sebesar alam. Segadang-gadang kata bahasa Jawa. Dia buka pintu, besar. Pergi kali pertama tak bagi, kali kedua tak bagi, kali ketiga tak bagi, kali keempat tak bagi. Tapi dia tetap datang berkali-kali. Sebab apa? Sebab dia tengok pintu pagarnya besar.
Dia dah tahu dah cerita daripada kawan dia cerita, maka dia pergi hari-hari berharap si Fulan A, B, C, D ni tadi bagi dia duit. Tapi nak cerita, dia dengar saja nama saja, dia dah naik semangat. Nampak tak? Apa yang dibandingkannya? Dibandingkan dengan kisah kedua, si Fulan A ini ada masalah. Lalu datanglah si Fulan B ni kawan dia. Mai, kau ada masalah apa? Aku ada masalah lah. Duit. Tahulah macam mana. Jom ikut aku. Pap naik. Naik motor SC17 Nodok. Duduk naik. Bawa. Gimana ni? Ikut je. Bila ikut, tengok. Ini macam kenal lah pintu pagar ni. Ini bukan pintu pagar surau karya rumah kita ke? Nampak? Ni bukan, ini nak gimana ni? Dia kata, nak gimana ni? Kau kata nak buat jumpa aku. Aku ni ada masalah duit. Kau kata, kau ada kenal orang. Kau ada tempat, suruh ikut. Dah, aku suruh kau ikut je aku. Ikut bawa kena pergi masjid, tuan-tuan. Si Fulan A tadi, yang pernah masalah ni, dia orang kata pergi masjid. Tengok pintu pagar masjid pun dah cemoy. Dia kata, kau ni gila dah. Tengok tuan. Perbandingan. Perbandingan itu. Nama orang yang tidak memiliki sifat. Tetapi nampak yang tempelan ni nampak. Apa nampak? Harta, nampak benda. Dia ni orang kaya ni. Bawa pergi rumah Allah. Sinonimnya. Baitullah. Tak pernah rasa. Tak pernah rasa. Tu sekarang rasakan. Allahu Akbar. Berebut nak masuk masjid. Dah tak ada rasa, rasa COVID. Takut nak masuk. Masa sebelum COVID tak rasa. Tak rasa masuk rumah Allah itu jumpa yang boleh menyelesaikan masalah. Tak rasa, tuan-tuan. Masuk-masuk masih mencari-cari lagi. Malah ada orang beranggapan bahawa, saya pun baca juga, saya pun, dia macam menyatakan dia pun konon-kononnya lah. Bukan kata tak agama sangat, ingat kita lekeh sangat ke, katanya. Soal ni tuan-tuan, kita jejak langkah masjid, tengok masjid, sama tak pergi dengan rumah orang, yang pintu pagar je besar, yang belum tentu boleh bagi kita duit. Tak sama. Dah tentu-tentu orang itu lebih kita harap daripada pergi rumah Allah. Samalah konsep dengan baca Al-Fatihah. Ummul kitab. Buka hijab. Baca. Direct ini. Tuan-tuan, Al-Fatihah adalah dialog antara kita dengan Allah. Skrip. Nak cakap ibarat ni dialog ni, pembuka bicara, inilah dia. Siapa hayati suratul Fatihah, bermakna anda sedang bercakap dengan Allah SWT. Anda ingat apa? Bercakap dengan Allah, tuan-tuan. Minta hajat. Tak dapat-dapat. What's wrong with you? Ya ada. Bayangkan, tuan-tuan. Boleh jadi kita memandang rendah dengan bercakap dengan Allah. Tapi nak apa yang ada pada Allah. Tapi suruh cakap kalimah yang confirm, tuan-tuan. Malah kadang-kadang, malah lah cakap banyak kali buat apa. Al-Fatihah baca banyak kali buat apa. Doa biasa dah lah, katanya. Nak buat apa ulang-ulang lagi malam-malam? Saya boleh minta ajab. Makbul lah kejap lagi, saya baca kejap lagi. Tak apa, tak apa. Saya ada malam lain, tak apa. Tuan-tuan. Selagi kita tak mati, selagi tu hajat kita tak berhenti. Hajat kita nak mati, husnul khatimah. Tak hajat kita, hajat orang lain, tuan-tuan. Nak cakap dengan siapa lagi? Membaca Quran bil makna bercakap dengan Allah. Ingat orang nak dengar ke cakap kita, tuan-tuan? Siapa larat kalau kita ulang hari-hari, setiap malam mengadu masalah? Siapa larat dengar? Bagi tahu. Tak ada, tuan. Orang naik menyampah lagi ada. Sakit. Kau ni, ingat kau seorang je sakit. Kita cerita sakit, dia cerita sakit dia pula. Nak cakap apa?
Macam semalam saya cerita tentang pengurusan kan. Sabar. Mengurus sabar. Ada tu saya baca komen, Ustaz, saya demam. Pergi klinik. Klinik bukan sembuh demam. Menunggu tu sembuh dah katanya. Punya queue tu dah sembuh dah. Pergi klinik nak sembuh demam. Menunggu tu sembuh dah katanya. Allah. Tapi nak bagi tahu tuan-tuan. Akhirnya ingat orang akan ambil berat layan ke kita. Walaupun dia akan ambil juga. Sebab sifat manusia bukan mendengar. Sifat manusia pekak. Semalam saya habis kuliah, borak dengan ibunda saya. Ibunda saya kata, mak saya kata, Farid, kau ingat tak tu? Angah kau dulu, ngalung kau. Hanya nak bertumbuk dengan dekat hospital tu kata. Kawan tu, abang saya yang nombor 2 tu, dia dah sakit, dia ada sakit perut, apa benda dah, appendix, apa dah? Gastrik, appendix macam tu. Bergulung kawan tu. Duduk, masuk, dia boleh relax gitu. Sabar katanya. Queue ramai lagi. Abang saya tu hilang kewarasan sekejap. Jangan. Nampak tuan-tuan? Ingat orang ni layan ke? Melainkan orang itu mendengar dengan sifat Allah SWT. Orangnya empati. Orang yang ada hati nurani. Dia akan dengar. Orang yang tak ada hati nurani, dia akan pekak. Tuan-tuan. Dia takkan dengar masalah kita. Dia fikir, engkau. Macam mana aku nak makan orang ni lagi? Jangan. Sebab tu Nabi SAW antara yang paling empati. Nabi. Sebab Nabi membawa sifat kebesaran Allah SWT. Jadi kita hari-hari duk baca ni. Betul Cempaka kau sehari. Setiap malam kita baca Fatihah ni nak untuk apa ni? Nak merintih lah, nak munajat kepada Allah. Boy Ustaz, bagilah tuan-tuan. Bila lagi kita nak kempen suruh yakin balik pada Quran? Al-Quran itu rukun iman. Baca Al-Quran, kena yakin. Tadi Al-Fatihah tadi tuan-tuan, 6 minit lebih ya. Al-Hadid saja panjang. Tapi dia punya berat dia macam ni baca. Tuan. Jadi saya nak apa? Nak bagi tahu tentang ni, nak bangkitkan ni. Ni tajuk saya malam ni, keyakinan ni tanpa keraguan ni. Ini mukadimah ni. Sambung. Bagaimana kita nak kali ini? Ni setiap malam, hari-hari, saja-saja ke? Tidak. Sebenarnya Allah nak bagi ruang asas keyakinan. Kita nak membina satu rasa yang benar-benar datang dari jiwa ni. Betapa pentingnya bermunajat dengan Allah SWT. Ini yang kita nak. Tak ada siapa lagi yang sanggup mendengar apa orang kata permintaan berulang kali melainkan yang Maha mendengar. Ustaz, tak apa ke Ustaz ulang banyak kali Ustaz? Dia macam budak-budak tu. Budak-budak ni kalau dia nak dia ulang, silap dia ulang 100 kali saya tak dapat, selagi tu dia minta. Ustaz, kalau ulang tu macam Allah tak tahu je. Dia begini, bukan Allah tak tahu. Yang tak tahu kita. Yang lupa kita. Memang tu dah sebut banyak kali. Bukan sebab banyak kali lah. Sekali cukup lah. Macam Allah tak tahu. Allah kata apa? Dalam surah Al-Jum'ah ayat 10. Wazkurullaha katsira. Yang lupa kita. Semalam minta. Ini lupa dah. Hajat ya semalam. Hujat, ini hari dah tak berhajat dah. Kita berhajat bila sampai hajat. Tak sampai tak hajat dah. Ini yang lupa kita, yang malas kita. Sebab tu kena hari-hari. Malah hari-hari patutnya kita kena membina yakin ini. Terbinanya tanpa ada sedikit pun keraguan. Iklan benda yang lupa pun berkali-kali. Betul?
Cik Fairul kita. Iklan benda yang lupa pun disuruh ingat berkali-kali. Tuan-tuan, sidang jemaah yang muliakan Allah SWT. Ya. Sebab itu Allah nak kita selalu minta padanya. Udu'uni astajib lakum. Dan kita ada kaedah dah yang Allah berikan. Itulah suratul Fatihah. Tiada masalah yang tidak boleh diselesaikan. Melainkan Allah tak izinkan. Itu saja. Jadi sidang jemaah yang muliakan Allah SWT. Sebab tu setiap orang ada perjalanan hidup dia mengatasi keraguan dia itu. Memang asal kita ragu. Tu kita baca surat Al-Hadid. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, setiap orang tak lagi pada penyakit itu. Memang sebab apa ragu, kita dah bincangkan sebelum ni kan. Ragu sebab apa? Sebab dunia. Ni kita bawa ulang kaji sikit. Sebelum kita buat kesimpulan. Kan? Allahumma salli. Ragu ni sidang jemaah yang muliakan Allah SWT, itu adat pada makhluk. Ragu dan itu kata lain, was-was. Ragu tentang apa yang ragu? Ragu ni pada ini kita dah bincang dah, ada tajuk yang mengatasi keraguan. Tapi pada malam ni kita nak memantapkan pada tajuk yang keyakinan tu. Sebab kita dah melepasi tajuk penghalang kemanisan ibadat. Bila dah terhalang, penghalang tu dah hilang, maka kemanisan ibadat. Kemanisan ibadat itu adalah yakin. Yakin itulah kemanisan, tuan-tuan. Okey. Jadi ragu itu adat pada makhluk. Apa tu ragu? Ragu perkara yang tiada. Jadi makhluk bersifat ada atau tiada makhluk? Tiada. Jadi asal tiada ragu. Asal tiada ragu. Ada orang tanya, Ustaz, apa makna dunia ya Ustaz? Boleh tak Ustaz bagi tahu makna dunia? Boleh? Tak payah apa dalil lah, saya bagi tahu dengan tamsil. Apa tu dunia? Apa yang ditinggalkan. Apa yang tiada. Itulah dunia. Apa yang tak ada? Apa yang tak ada tu dunia? Ialah apa yang akan tiada. Itulah dunia. Semualah Ustaz. Ya. Wa imam badan kita pun dunia sebab dimakan tanah habis tak ada. Roh je yang kembali ke rahmatullah. Itu panggil rahmatullah tu. Roh. Diadakan balik dengan bentuk yang lain. Dihancurkan dunia ni. Kiamat. Tu kita baca tadi. Iza waqa'atil waqi'ah. Kiamat. Hancur. Lagu apa? Lagu Rehan. Ya. Gegak gembita. Lagu kiamat. Lalu berbunyi sangkakala membelah langit. Gegak gempita. Masing-masing berlindung diri. Ibu kehilangan anak di kandungan. Bintang yang di langit pun berguguran. Tu lagu tu aja. Asal yang tiada tu ragu. Jadi asal makhluk memang tiada. Tiada itu ragu. Ragu itu tiada. Sebab tu banyak ragu. Banyak. Dah ada duit pun ragu. Dah ada isteri pun ragu. Dah ada suami pun ragu. Abang sayang saya tak? Sayang saya tak? Dah kahwin dia tanya lagi. Sayang tak? Sayang tak? Sayang tak? Sayang tak? Abang kalau keluar tu jangan ingat saya siapa. Elok orang tu tak ingat. Diingatkan terus ingat. Tu je. Asal ragu manjang. Dah makan ubat, sembuh tak? Sembuh tak? Katanya. Doktor ada depan mata. Doktor saya ni macam, ya Allah. Katanya.
Dah memang pun dunia semua ragu. Kita je tak reti nak faham ragu tu apa. Dunia ni apanya hancur, yang ditinggalkan. Sebab itu bagilah banyak dunia macam mana pun takkan yakin, sebab sifat dunia tu tiada. Sebab tu siapa yang nak meyakinkan isterinya dengan membelikan semua harta benda, dia kena tipu masak-masak. Bagi duit, bagi rumah, bagi semua, bagi ini, konon-konon nak memberi kepercayaan, konon-kononnya. Lain sekali, ini je abang bagi. Ini je yang abang bagi. Ambil. Yang si isteri pun bekerja lah siang malam pagi petang nak memenuhi hasrat si abang Leman. Beli kereta, beli rumah. Abang, saya belanja abang Mustang Ting-Tang panggil. Nama bang. Abang apa? Abang cakap, saya nak jadi usaha wanita. Abang jangan macam-macam abang. Saya bagi abang macam-macam. Lain sekali apa? Ragu juga. Makin bagi, makin ragu. Ini yang berlaku. Jadi maksud apa? Memang tak ada jalan lain untuk selesaikan ragu. Itu mesti ada pasangannya. Yakin. Jadi apa yang yakin? Akhirat. Dunia itu ragu, akhirat itu yakin. Habis Ustaz, nak kena tinggal dunia ke macam mana? Ini yang kena buah dia kata. Ini yang nak kena, orang kata apa, melihat dunia dengan akhirat. Dengan yakin. Bukan dengan dunia. Lihat dunia dengan yakin. Yakin dengan akhirat. Dunia ini akan ditanya oleh Allah SWT. Summa latus'alunna yawma izin anin na'im. Tu yakinlah kamu dengan ayat itu. Contoh. Begitu. Lihat dunia dengan keyakinan tentang akhirat. Maka hilanglah keraguan. Lihat kesakitan dengan keyakinan tentang akhirat. Apa dia? Tiada yang boleh menyembuhkan melainkan Allah. Akhirat. Itu akhirat lah tu. Dunia itu sakit, barang tidak kekal. Jangan tengok dunia, dengan dunia sakit, dia nak sihat dengan dunia. Lepas tu, sampai bila boleh bertahan sakitnya, Ustaz? Kalau maka, sampai bila boleh bertahan ubatnya? Tak pasal-pasal isu vaksin contoh. Dalam badan kita, mungkin tempoh dia kita tengok, mula, memang. Jadi tak heran kalau dia kata setiap tahun kena cocok. Memang tak heran. Apa barang yang kekal dalam badan kita? Ubat apa, tuan-tuan? Bagi tahu. Bukan salah pada cocok, bukan salah pada vaksin. Salah kita nyampuk percaya pada tu suruh-suruh. Ambil lah, jangan percaya. Percaya pada Allah, yakin pada Allah. Ambil supaya kita lihat Allah yang memberi manfaat. Supaya vaksin itu memberi manfaat kepada kita. Tidak memberi mudarat dia. Boleh ambil, boleh dah. Hukum kata harus ambil lah. Apa masalah? Nampak nak bertumbuk-tumbuk tu apa halnya? Kan? Setengah-setengah tu lah yang tak faham. Tapi biasanya, keraguan itu tidak diselesaikan dengan keimanan. Keraguan nak diselesaikan dengan dunia juga. Tak ada duit, cari duit. Tak ada ubat, cari ubat. Tak ada pasangan, cari pasangan. Itu je lah. Ini yang berlaku. Ini yang berlaku. Akhirnya, sistem dunia akhir zaman, cuba tengok. Apa yang meyakinkan kita? Minta maaf, saya nak cakap. Sampai sistem pemerintahan pun, kalau tanya orang, kita tak yakin. Sistem pemerintahan kita ni macam mana ni? Kejap tukar-tukar. Contoh. Tak cakap, yelah cakap lah. Nak cakap macam mana? Bukan hak bersuara. Macam mana? Ku sangkakan dia, rupanya si dia bertukar-tukar begitu.
Maksudnya apa di sini? Dunia tetap dengan dunia dia lah. Dunia tetap dengan cerita dunia. Yang kita ni duk masih ragu lagi ni. Duk masih pimai tam tu. Tak selesai-selesai. Masih ditakut yang lama. Ada kena sakit macam tu juga cara hadapi. Kena tak ada duit macam tu juga cara hadapi. Tak ada duit. Macam tu juga caranya. Allah. Tak ada upgrading. Langsung tak ada upgrade. RAM masih lama. Orang dah pakai dah. Tak ke mana-mana dah tuan-tuan. Sekarang dia pakai apa? Dulu kalau dengan Intel, kita tak faham bahasa komputer. Handphone ni dah macam-macam lah. Bunyi lah. Upgrade sistem, software dah. Dahsyat-dahsyat dah. Software badan kita ortodok lagi. Allahu Akbar. Masih ditakut yang lama. Bila orang yang tiada keyakinan, tindakan dia masih ditakut yang lama. Tak percaya tengok. Sebab tu tak terkejut ada orang melalui masalah berkali-kali, berulang kali, bertubi-tubi, tapi tak berubah. Sama. Dia tak ambil iktibar dan pengajaran. Tak tengok dengan yakin. Itu dia. Ya, manusia memang tiada keyakinan diri. Manusia memang tak ada keyakinan diri. Sebab tu kena diberikan keyakinan. Keyakinan mesti diberikan. Jadi pendek ceritanya, dunia tu memang meragukan. Tak boleh pegang buah dunia ni. Sebab tu orang yang beriman yang mentadbir dunia. Sebenarnya, bukan orang dunia tuan-tuan. Tengok sejarah. Buka lipatan sejarah balik. Cuba renung satu-satu. Kenapa orang beriman yang berjaya mentadbir dunia? Kerana mereka lihat dunia dengan yakin. Orang dunia, tengok dunia dengan ragu. Dah ada duit, macam mana aku nak ambil duit lagi ni? Sibuk masing-masing ada kepentingan diri. Hancur tuan. Dalam sekali, kek yang besar, hancur. Ni, kek yang besar ni sepatutnya. Inilah kek petak. Masing-masing tengok. Masing-masing tengok tuan. Ni orang dunia punya cara tuan. Dunia dengan dunia. Masing-masing dia nak tengok, aku nak ambil sini, aku nak ambil sini, aku nak ambil sini, aku nak ambil sini, aku nak ambil sini. Masing-masing nak ambil. Lala sekali semua lompong. Semua lompong, semua lompong. Semua nak kat dia, semua nak kat dia. Ni. Sebab bila ragu, dia nak. Dia pula tengok dengan benda. Sebab tu, orang ingat, bila dah ada duit, selesai masalah. Makin banyak pula cerita bila dah ada duit. Lah. Orang beriman tak cara macam tu, tuan-tuan. Orang beriman tu tak ada tengok pahala lah. Pahala ni, habis duit pun tak apa. Bukan ambil duit lagi dah, bagi duit. Orang dunia ambil duit. Orang beriman, bagi duit. Teori memang tak kena, kan? Sebab itu, bila tengok sejarah, memang bermula dengan memberi. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Hebat. Memberi sampai habis. Malah ketika nak berhijrah ke Madinatul Munawwarah, bagi kata Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu an. Siap buat lelong. Nah, siapa nak atas aku ni ambil? Gimana aku ada projek besar? Aku ikut. Suruh Allah katanya. Dah orang dapat harta, diam lah. Elok lah pergi. Dia bagi kan. Nah ambil, nak sangat duit ni, ambil. Macam tu. Lalu Allah bagi lagi banyak. Maksudnya orang beriman ni dia tak nampak dunia, nampak akhirat. Bila nampak akhirat, apa nak direbutnya dunia ni? Kalau masing-masing dapat pahala, apa benda nak rebut ni duit? Yang jadi isunya nampak duit. Masyuk ni. Masing-masing kan gambar yang mata duit antrin. Nampak duit.
Ini kalau aku partner dengan dia ni, berapa untung aku dapat ni? Okey ke ni? Ini kalau aku kahwin dengan ni, berapa untung aku boleh dapat ni? Yang suami lah aku ni, okey, calculation, okey. Apa aku dapat? Allahu Akbar. Akhirnya, perbincangan dunia adalah, saya kena ambil kesempatan, orang ambil kesempatan atas saya. Kan? Orang beriman tak ada. Kan? Orang beriman menggunakan kesempatan yang ada. Bukan mengambil kesempatan orang. Menggunakan kesempatan yang ada. Merebut peluang yang ada. Allahu Akbar. Sebab tu tak selesai masalah. Kempen lah macam mana pun. Kempen, contoh nak cakap juga. Tak kira. Produk Muslim, contoh. Kalaulah consumer tu memang nak membeli, tapi si toke tu tetap memikirkan, banyak juga aku dapat ni. Berapa market aku boleh dapat daripada orang ni. Kalaulah tukang toke pun fikir yang sama, aku dapat berapa. Jenuh tuan. Kalau tengok zaman Rasulullah SAW dan para sahabat, bukan bermula pada consumer, bermula pada toke. Kita bermula pada consumer. Toke nak bagi. Bukannya kita yang nak beli. Toke maksudnya apa? Macam contoh Sayyidina Osman bin Affan radhiyallahu anhu nak bagi Telaga Bi'ru Ruman. Nak bagi. Contoh, siapa buka kilang, kata kilang katalah okeylah air. Nak bagi ni. Kita bukan nak ambil untung besar, nak bagi supaya mudah dapat yang halalan thayyiban. Ni tak pusing-pusing, cost operation kena ni, pekerja kita overhead ada. Banyak benda, tak apa, nanti saya bagilah sedekah balik. Jangan bimbang. Kamu bagi kat saya sedekah balik. Dan ke dia dulu. Itu kadang-kadang tu minta maaf cakap. Itu nama keraguan yang kita akan bongkarkan balik ni tentang satu-satu. Samalah dengan dari perjalanan perbincangan ubat lah, perbincangan sihat, perbincangan rezeki, perbincangan benda, kita akan cerita. Dan sekali masih berbicara dollar and cent lah, sama. Kalau itu cerita dia, sama lah. Pusing-pusing tang tu. Masih berbicara soal keuntungan, berapa aku dapat. Itu je masalahnya. Bukan tak boleh berapa dapat untung. Masalah itu dulu, berapa aku dapat. Sebab tu bila bercerita tentang berbicara soal keyakinan ni, perbincangannya tanpa sempadan tuan. Dia tak ada, dia infinity. Borderless, tak ada. Tapi kalau tak bicara soal keyakinan, masih berbicara soal keraguan, dia ada sekatan dia. Sebab tu perniagaan-perniagaan yang sampai ke syurga ni, dia punya untungnya, bukan kata dia punya setting dia, macam Sayyidina Osman bin Affan radhiyallahu anhu, itu tak ada non-stopnya. Tak ada 10 titik, tak tahu letak berapa. Sebab apa? Dia fikir, dia melihat, ni pahala ni. Aku kena buat pahala ni. Aku kena buat pahala ni. Okey, ini kena, okey. Kena buat pahala, kena buat pahala, kena buat pahala. Bukan ambil, ini peluangnya ada ni. Ini peluang ni. Bukan tengok peluang. Masih berbicara soal nak menyelamatkan ummah, contoh. Tapi kalau masih ada kepentingan diri, itu tak selesai. Itu masih ada keraguan. Sebab tu, dalam perbincangan, bila kata dah terhilang ataupun terangkat hijab yang menghalang kemanisan dalam ibadah itu, maka akan zahirlah keyakinan. Keyakinan itu akan zahir. Sebab perbincangan kita ni bukan bicara soal makhluk lagi dah. Contoh, bila sebut tentang, saya masih tekankan isu, contoh sihat. Tuan-tuan, sidang jemaah yang muliakan Allah SWT, bila sebut sihat, sebenarnya ianya bukan bicara dah soal ubat.
Dia bukan cerita pasal ubat dah. Sebab ubat ini dia terhad. Dan masih ada kurius. Sebab sihat bukan benda. Dia makhluk kejadian. Tetapi kejadian yang bukan bersifat benda. Dan sihat itu asalnya tiada. Dan ia perlu diadakan. Apakah yang mengadakan sihat? Itulah sembuh. Sifat sembuh. Namun sihat itu diperingkan, digandingkan, disandingkan dengan sembuh. Maka sihat ni sinonimnya pada sembuh. Itulah syifa. Seteril-teril mana ubat, tetap sembuh yang menentukannya. Sehebat-hebat mana dia, tetap sembuh yang mengendalikannya. Ustaz, boleh tak ubat itu tidak terhad semestinya? Kalau terhad, dia panggil jumud. Sebab tu hukum ikhtiar berubat itu harus. Bukan wajib. Harus. Sebab itulah balik pada hukum vaksin. Harus. Sebab dia, ubat ni, dia punya peranannya terhad. Jadi, kita boleh cuba 1, cuba 2, cuba 3, cuba 4, cuba 5. Last sekali cuba-cubalah. Bab ubat cuba-cuba tuan-tuan. Dia memang ragu. Tapi dalam bab sembuh, jangan cuba-cuba. Yakinlah kamu. Tapi biasanya, kita yakin kat ubat. Ragu dekat sembuh. Tertukar. Ni datang syirik. Tanpa sedar benda ni. Kalau tak ada perbincangan, tak ada. Kita akan yakin dekat ubat. Kita akan ragu dekat sembuh. Sebab bila sembuh-sembuh, boleh ke? Sebab selagi tak kat ubat, macam mana sembuh? Maknanya dia yakin kat ubat, dia ragu kat sembuh. Patutnya, saya yakin saya sembuh. Itu dulu. Sebab apa kamu begitu yakin sembuh? Ubat belum sampai. Sebab sembuh tanpa ubat. Sembuh dengan Allah. Ubat, saya tunggulah mana nak makan. Ngangam mulut. Mana? Ngap lagi. Ngap lagi. Itu saja. Kalau Allah, sekiranya Allah takdirkan sembuh itu dengan satu je lah. Tapi, biasa orang yakin begini tuan-tuan. Masya Allah tuan-tuan. Inilah awliya. Itu makan wali. Lepas tu makan wali ni, kerjanya luar biasa. Bukan kerja banyak. Banyak kerjanya. Banyak kerjanya. Kita kerja banyak. Tapi tak nampak. Dia banyak kerjanya. Satu jadi. Jadi banyaklah kerjanya. Ini kita. Kerja je banyak. Jadi tak ada. Ubatnya melambak. Sembuhnya tidak. Allahu Akbar. Tu dia paku sikit. Macam-macam ubat Ustaz. Lepas tu salahkan ubat. Salahkan doktor. Salahkan orang. Bukan salah pada ubat. Bukan salah pada doktor dah pun. Nampak kita pergi balik. Kita ambil balik. Anda ingat Allah SWT jadikan kita untuk disusah-susahkan. Litashqa, untuk mudah. La yukallifullahu nafsan illa hus'aha. Kalau boleh tuan-tuan, Allah nak buat kita minta, ya Allah sembuh. Pum, sembuh tuan-tuan. Tapi Allah kata, make effort sikit. Sikit Allah minta. Tapi kita bukan nak minta kepada Allah. Minta ke lain. Dan sebenarnya boleh. Sebab tu cara sebut tu kena betul. Saya yakin sembuh. Sebut tuan-tuan biar syadid. Saya yakin sembuh. Mengaji tak ngaji. Alah Ustaz tak apalah. Tak nak mengaji sudahlah. Ni yang nak mengaji. Cakap macam tu. Ustaz dia tak yakin macam ni Ustaz. Yang tak nak sudah. Sebab ilmu mahal. Yang menyanggung sakit diri sendiri bukan orang. Jadi biar kita yang pakai dulu. Faham? Sebab tu ku anfusakum wa ahlikum nara. Diri dulu. Bubuh kat diri dulu. Kita dengar seronoknya lah kalau
Nanti dulu. Sebab ni mahal. Yahdillahu nurihi ma yasha. Contoh dengan ni mengaji malam. Kan bagus tak kalau ramai? Memang bagus. Saya pun seronok kalau, ya Allah, ramainya seronoknya kalau ramai yakin macam ni. Memang kita seronok. Tapi benda mahal macam mana? Mahal tu pula kalau kita dapat bukan sebab kita. Allah bagi. Kita ni langsung tak ada apa. Yakin. Saya yakin saya sembuh, Ustaz. Boy. Bukti sembuh sifat Allah. Sikit ragu pun tak boleh pada sembuh. Wah, macam itu jawabnya. Tapi Ustaz nak yakin dulu tu, kena tergulik-gulik dulu. Silakan. Yang penting perjalanannya sampai yakin. Di situlah ketika makan ubat, tuan-tuan, jangan bersedih. Ni makan. Bila masa nak sembuhnya? Ya Allah, makan. Ya Allah, dengan sifatmu, ya Allah, aku yakin sembuh. Bismillah. Makan. Nak makan? Silakan makan. Lepas tu, sembuh. Nak makan ubat lagi tak? Saya nak tanya, dah sembuh nak makan ubat lagi tak? Makan ubat apa, Ustaz? Makanlah aiskrim pula. Makanlah pula yang pula, Ustaz. Ini pula, lem chop ke apa ke. Ada ubat pula. Dah tak ada ubat dah lah. Dah sihat. Jangan bersedih sebab tu. La takhaf, la tahzan, la takhaf, la tahzan, la takhaf, la tahzan. Buka Al-Quran, berapa perkataan? Wala tahinu, wala tahzanu. Sebenarnya bukan masuk sedih tu apa. Di saat kita nak berusaha dengan Allah, memang tak boleh begitu. Sebab Allah bersifatnya jazam. Ubat, bismillah, makan. Yakin. Jadi belum tentu bukan yakin dengan benda tu. Sebab kita dah setkan, Allah bagi sembuh, aku yakin. Aku makan, bismillah. Makan, tuan-tuan. Yakin, tuan-tuan. Melekat macam tu. Dia tuan, saya nak cakap tuan-tuan. Bila kita duduk latih ni, dia kat dada ni, tuan. Siapa yang ada masalah, dada dia sesak, sempit. Tapi kalau anda betul yakin, dada anda akan lapang. Anda akan ada, dia macam ni saya nak bagi tu. Dia begini. Badan ni, kalau anda biasa main fitness, main pumping ke apa ke, anda akan rasa badan tu fit macam mana. Sama dengan hati. Anda boleh rasa. Dia tak ada macam sesak, sempit, gombak-gombak ke apa ke. Tak. Dia kalau fit betul, tuan-tuan. Bila bercakap tu, dia dari dalam lah. Jangan bersedih bila sakit satu. Jangan bersedih bila nak makan ubat tu, sedih. Sakit satu bab lah. Mungkin sakit tu nangis sebab sakit. Oh sakit, sakit. Okey, tak apa. Okey, relax. Sakit tak pedih. Itu pun Allah boleh hilangkan. Macam saya cerita lah anak saya tu. Mengantuk ke sakit? Allah bagi mengantuk. Rupanya kalau luka ni, Allah boleh bagi dua. Mengantuk atau sakit. Saya pun baru tahu. Ingatkan sakit. Rupanya Allah boleh bagi mengantuk. Kita pun tak tahu. Belah mana boleh mengantuk kalau luka masih terbuka kat kepala? Rupanya memang itu sifatnya. Ya Allah, ada option itu rupanya. Anda bayangkan kalau Allah pilih option sakit, tak meraung kawan tu, tuan-tuan. Ya Allah, saya cakap hebatnya Allah takbir manusia ni. Bukan kerja kita lah, tuan-tuan. Jadi maknanya, bila ada ubat tengok, bismillah, makan. Dengan yakin pada Allah. Bukan yakin dengan ubat. Bismillah. Makan. Tidur dengan lena. Ini makan. Tak jadi ke tak tidak? Ubat apa ni? Doktor mana bagi? Qualification mana? Allahu Akbar. Itulahnya lemahnya kadang-kadang manusia yang tak ada keyakinan ni. Sebab tu hidup caca membah. Sebab soal tak ada yakin. Itu je lah. Benda simple boleh jadi complicated. Benda boleh simple, dia menjadi complicated. Lepas tu buat status, it's complicated. Ustaz nak makan ubat 30 tahun, Allah Akbar, berserah pada Allah. Maksudnya apa? Dok malam ni jumpa tak? Maksudnya yang menyembuh tu bukan ubat lah. Itu je lah takrif fahamnya. Walaupun 30 tahun makan ubat.
Kenapa usaha jadi tak jadi. Jadi tak jadi. Nak bagi tahu yang bagi jadi bukan usaha lah. Itulah Allah nak bagi tahu. Ustaz, kalau doktor tu kata kena makan 10 hidup, makanlah 10, ikut 10, seumur hidup tu nak makan. Tapi ketika makan, kita fikir seumur hidup nak makan ke kita fikir nak sembuh? Kita pun lalai. Kita makan seumur hidup. Makan seumur hidup. Allah Akbar. Doktor kata seumur hidup, kita janganlah bercakap seumur hidup. Itu doktornya cakap, kita cakap dengan ilmu kita pula. Aku nak sembuh, ya Allah. Aku yakin aku makan ubat ni, aku sembuh. Sembuh pada engkau, ubat ada pada badan. Kau turunkan kesembuhan, kau turunkan kesihatan melalui kesembuhan. Dapat ilmu malam ni, pakai. Nak tengok semua hidup tak semua hidup. Kalau kata semua hidup, bermaksud apa? Badan tu memang asal dengan ubat ke atau asal tak ada ubat? Dah doktor dia punya ilmu setakat tu, itu je kita railah. Ya, doktor semua hidup. Yelah. Takkan kita nak telan bulat-bulat? Telan ubat tak apalah. Telan ubat tak apa. Dok telan pahaman sekali tu kenapa? Kita dengan tengah ubat kita telan, dengan pahaman kita telan, semua kita telan sekali. Telan ubat tak apa. Makanlah ubat tu 1 tondram pun. Tapi janganlah bulat-bulat telan. Tak nak fikir apa. Lega. Tak nak fikir apa. Lega. Patutnya, ya Allah, aku bermula tidak ada ubat, ya Allah. Janganlah aku berakhir dengan ubat ni, ya Allah. Allah buat kita cantik tanpa ubat asal kan. Sekarang kita dah dengan ubat. Renunglah dulu. Masa basket, tengok kat mana defect dia. Kat mana ada rompong-rompongnya. Kan? Allah, ya Allah. Sila aku, ya Allah. Sebab tu Nabi kata istighfar. Astaghfirullah. Sakit tu pengapu dosa. Astaghfirullah. Ya Allah. Bagi macam gitu. Ini semua benda ditelan. Allah. Pergi jumpa doktor telan ubat. Bukan suruh telan semua. Ubat telan. Tapi apa semua dengar boleh. Dengar je lah. Dia semua ahli dah habis. Semua benda nak cakap. Ada benda boleh cakap. Ada benda tak boleh. Allah Akbar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi. Itulah dia. Jadi, kita ni ada krisis kepercayaan, krisis keyakinan, sangat berbahaya sebab dia akan buat hidup kita jadi it's complicated. Complicated itu bukan sebab apa tau, sebab tadi kita ada dolak dalih kat situ. Kita tidak ada kaedah dalam menyelesaikan perkara itu. Ada juga telan ubat tak baiklah. Sekarang nak telan doktor tu kan. Dengar boleh, percaya jangan ke Ustaz? Ya. Dengar, kepercayaan perlu ditapis. Jangan semua nak percaya. Jangan semua benda nak percaya. Dengar boleh. Sebab tu Islam itu tertegak dengan apa? Dalil. Islam, segala amalan dalam agama, suruhan agama, mana ada suruhan yang main-main dapat mimpi je, ni dapat amalan. Jangan. Tak semua mimpi boleh jadikan amalan. Ada jenis-jenis dia. Mimpi orang alim saja. Yang jelas nampak kewarakan dia. Dia mesti ada dalil yang dan mesti kena diterima akal. Logiknya itu ada. Agama Islam. Sebab tu agama Islam tak ada amalan pelik-pelik. Jadi kepercayaan tu semua apa pun. Bila kita jadikan Islam sebagai panduan, kita akan buat tapisan. Macam ubat. Dia bila masuk teritori kepercayaan, kita mula stop. You kalau tak makan, you tak sihat tau. You beware.
I told you, okay? You tak makan, you tak boleh sihat tau. Dalam hati kita, orang sihat bukan pada kau. Ya, okey. Okey, saya ambil. Kita yang tak faham, ya, itulah I pun so worried lah. Because why? Dia mula speaker London. Because why? Memang we very we are. Dia mula lah tu. Allah, pantang. Orang kalau dah ada kefahaman ni tuan, kita boleh tapi dengar ada bab-bab yang contoh kepercayaan kesihatan kekayaan rezeki dia. Kita ada chapter tu, dia sentuh salah dia start kita block terus. Kita dengar je. Itu satu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Khair. Jadi sidang jemaah yang muliakan Allah SWT. Itulah dia. Ya, dengar boleh, percaya itu boleh ditapis. Kepercayaan apatah lagi tentang dunia ni. Dia tak percaya tak bermakna kita tak boleh ambil. Kita ambil, tapi kita tak kepercayaan kepada benda itu. Ambil. Kita percaya contoh makan nasi. Kita percaya pada nasi yang memberi kenyang. Salah. Kita makan nasi yang memberi kenyang Allah. Itu betul. Saya tak percaya nasi. Apa itu? Saya tak makan nasi. Jangan. Itu gila namanya kan. Saya makan Ustaz, saya makan Pizza Hut. Pizza. Tak apalah. Saya tak percaya nasi sebab yang ngenyang bukan nasi. Jadi saya tak ambil nasi. Saya ambil lain. Saya ambil kambing golek je. Boy. Tak apalah. Dia ada option. Percaya tu menyebabkan kita tak jadi yang jumud. Kita tak restrict. Kita terbuka minda. Wacana pun jelas. Bercakap pun jelas. Fikiran pun waras. Bertindak pun kita dalam kepuasan. Itu je. Baik, jadi sidang jemaah yang muliakan Allah SWT. Tapi orang takut dengar tu. Tak percaya ubat, tak percaya. Orang cukup takut dengar perkataan. Saya tak percaya ubat. Tak habis cerita lagi. Ustaz anti ke? Mula. Kalau saya cakap, saya tak percaya vaksin. Ustaz anti-vax ke? Betul kena. Sebiji kena kat saya. Contoh. Memang saya tak percaya. Kalau saya cakap, memang saya tak percaya orang perempuan. Ustaz memang benci orang perempuan ya? Kita tak habis syarah lagi. Memanglah. Percaya ini pada benda yang ada bukti. Kalau sekadar tengok dah, apa dasar apa nak percaya, apa subjek nak percaya. Benda tu kena terperinci. Bukan orang kata, I percaya you. Atas apa? Kalau perempuan, boleh jadi perempuan yang baik atau perempuan yang jahat. Dia benda tu masih jadi hipotesis. Dia belum jadi conclusion. Malah kepercayaan yang benar, yang ada sandaran yang jelas, membawa kepada keyakinan yang tegas. Keyakinan tu akan yang menjadi tunggak dan pandu arah. Orang macam ni, mudah-mudahan sampai kepada siddiqun. Tinggilah martabat. Kita dapat percaya pun dah Masya Allah dah. Sebab dah pergi pada yakin tu dah sebenarnya. Percaya tu dah pergi masuk wilayah yakin dah. Cuma yakin ni, dia dalam. Percaya tu luar. Tapi bila kepercayaan yang terarah, kepercayaan yang dipandu dengan kebenaran, maka dia akan masuk ke wilayah keyakinan. Yakin ni dia akan bawa kepada, pergi kepada kejituan yang sebenar. Itulah hakul yakin yang sebenar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Khair. Jadi sidang jemaah yang mulia Ta'ala. Ada orang kata, saya percaya Ustaz dengan suami saya. Lalu saya kena tipu. Saya cakap balik, saya macam percaya suami tu siapa? Siapa suruh percaya suami? Yalah. Kena. Yelah, saya percaya, orang kata jangan percaya sangat. Saya reserve lah 20%. Tak percaya tu 80%. Saya percaya. Rupanya betul sangkaan saya ni. Saya orang perempuan, insting saya kuat. 20% tu je tipu saya. Dia cakap lambat kalau saya 100% tak percaya. Habis tu Ustaz. Mula. Sebab itulah belajar. Allah
So percaya pada kebenaran. Jadi kebenaran tu buat amalan. Jadi percayalah setiap kebaikan yang kamu buat pada suami kamu tu dibalas dengan kebaikan. Bukan tak percaya suami tu, dia campak ni suami tu. Jangan percaya batang tubuh, jangan percaya fizikal, jangan percaya dunia. Itu sebenarnya. Tapi percayalah amalan baik yang kamu buat kepada suami itu. Takkan caranya panjang. Ini percaya suami. Belum apa-apa lagi dah percaya. Buat tidak, apa tidak, dah percaya. Itu. So, perbincangan dia ada lagi layer, ada lapisan-lapisan lagi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Baik. Ada soalan tak apa. Besok saya ada soalan nak jawab. Besok saya akan sambung. Dari tentang bab yakin ada soalan. Baik. Jadi sedang jemaah yang mengatakan Allah, saya kira cukup setakat tu. Perbincangan kita pada malam ni dulu. Tentang keyakinan tanpa ada keraguan. InsyaAllah kita sangat berharap apabila kita perbetulkan balik perbincangan ni, kita bincang dan kita letakkan balik kepada perbahasan yang sebenar, maka kita mudah-mudahan kita boleh perbetulkan balik landasan perjalanan kita ni. Baik, insya-Allah saya kira cukup setakat tu dululah untuk malam ni. Moga-moga Allah rahmati kita semua. Allah tetapkan kita di dalam ketaatan dan insya-Allah Allah SWT memilih kita untuk berada dalam majlis ilmu ni. Saya yakin sebab kita mencari jalan yang benar dalam kehidupan ini. Kita berharap, kita munajat, maka Allah temukan, maka gunakanlah peluang ini sebaik-baiknya. Kerana tiada pun satu yang sia-sia dengan Allah Subhanahu Wa Taala ini, melainkan semuanya itu membawa kepada kebaikan. InsyaAllah. Baik, saya kira cukup setakat tu dulu. Mohon ampun maaf daripada saya. Salah silap, terlebih kata, terkurang bicara, kurang sana sini. Allah Ta'ala sajalah yang mampu menyempurnakan perbahasan kita pada malam ini. Hingga kita bertemu lagi pada sini yang berikutnya. InsyaAllah. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana fi khusr. Illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bisawab. Takbir. Allahu akbar.